Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Teacher Afiq and today saya akan membuat presentation mengenai visual perception daripada segi intervention. Untuk peringatan semula, apa itu visual perception? Visual perception is the ability to interpret the surrounding environment through photopic vision, color vision, escotopic vision, and mesopic vision using light in the visual spectrum reflected by the object in the environment. So, visual perception ni adalah satu kebolehan kita yang kita selalu gunakan untuk kita melihat sekeliling kita. Sebelum kita buat intervention, kita kena tahu dulu apakah masalah-masalah yang berkait atau seringkali dikatakan bersama dengan visual perception. Okey, untuk kita baca point ni, kalau sebagai contohnya ada seorang kanak-kanak mempunyai masalah dari segi visual, dia akan mempunyai masalah untuk membuat sekolah dia macam dia sekolah, dia akan nak completekan puzzle susah, untuk trace dot to dots pun susah. Okey. Yang ini kenapa kita kata mengganggu atau sukar untuk kanak-kanak tersebut sebab seperti yang kita tahu kanak-kanak dalam umur di sekolah 70% di hari mereka di sekolah dihabiskan dengan masa membaca ataupun melihat buku di depan mata. 50 dalam 30 dalam if I'm not mistaken dalam 70% adalah untuk melihat buku di depan mata, lagi 30% digunakan untuk melihat sesuatu yang daripada jarak jauh, sebagai contohnya nak melihat sesuatu di papan putih. So kalau contohnya dia ada problem dari segi ni, dia nak tengok papan putih susah atau papan hitam susah. So dia ada masalah untuk menyalin, bila dah masalah untuk menyalin, dia tak faham apa yang dia belajar, education dia pun jatuh. Sebab itulah pentingnya visual perception ni, kenapa mata kita ni sangat penting. Okay, untuk pertama sekali, untuk intervention dari segi theoretical lah. So yang pertama theoretical dia ada 3 teori, developmental theory, neuropsychological theory dan juga compensatory theory. Untuk pertama sekali, jom tengok daripada segi theoretical approach atau developmental theoretical approach. Okay, untuk theoretical developmental ni, dia adalah di mana dia based on macam mana satu manusia tu dia matang daripada peringkat bawah dulu. Maksudnya dia ada stage yang dia kena matang dulu. So maksudnya kalau stage bawah pun dia tak matang, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Tapi kalau macam contoh stage paling bawah dia tak matang, maka dia akan ada masalah untuk pergi kepada next step. Ini biasanya orang kata macam hierarchy keperluan Maslow lah, yang kalau kita tahu yang bentuk 3 segi tu. So macam ni kita baca kan, skill evolve from integration of lower skill. So maksudnya bila skill bawah tu dah mahir, baru dia akan pergi ke skill atas. Daripada skill atas dah mahir, dia akan naik lagi. Dia akan terus menaik macam tu. Okay, dekat sini kita boleh tengok dia punya hierarchy of visual perception processing lah. Okay, dekat bawah sekali, kalau kita tengok situ, bawah sekali adalah visual acuity, visual field and oculomotor control. Maksudnya kebolehan mata untuk bergerak lah atau melihat tu sebut. So kemudian adalah visual scanning, lepas tu visual memory untuk ingat pattern semua, lepas tu cognition, lepas tu barulah adaptive true vision. So kalau yang bawah visual acuity tu dah problem, so dia mesti akan ada problem dekat bahagian visual scanning atau intention. So kalau visual memory dia problem, dia sukar untuk pergi kepada visual cognition. So itu adalah kepentingan atau daripada segi teori developmental lah. Teori yang terakhir dipanggil sebagai compensatory approach. So the classroom material or instructional method are modified to accommodate the child limitation. This adaptation can be achieved by reducing classroom visual distraction, providing visual stimuli to direct attention and guide response. So compensatory approach ni di mana teori tu kita daripada sekeliling budak tu pula. Macam contoh yang dibagi tadi. Sebagai contohnya, kalau contoh dekat papan putih depan atau papan putih yang berada di depan sekolah tersebut, terdapat terlampau banyak informasi, maksudnya macam terlampau ada banyak, maybe dekat tepi dia tukuk ada nota, kita panggil apa, papan yang dekat dinding tu, dekat situ pula ada macam-macam color, ada macam-macam bentuk binatang atau bentuk kapal terbang ke apa ke. So dekat situ dia akan mengganggu budak untuk fokus kepada papan putih di depan. Kalau benda tu duduk berada di depan, budak tu maybe akan lebih fokus kepada nota yang lagi satu tu berbanding dengan papan putih. So untuk compensatory approach adalah teori di mana budak tu ada distraction. So kita akan cuba limitkan atau kita kurangkan distraction tu kepada kanak-kanak tersebut.
Okay, ini satu lagi contoh yang kita boleh tengok. Kalau dalam gambar A, gambar yang pertama tu kan, kalau kita tengok, okay, contoh kita nak tengok laptop, tapi dekat situ kita tengok terlampau banyak sangat barangan di atas meja tersebut. So kita nak fokus kepada laptop kita yang besar tu je pun dia akan jadi susah. Tetapi kalau kita andainya kita ubahkan, kita change dia kepada yang macam nombor 2, gambar nombor 2 tu, di mana di atas laptop tu hanya ada benda-benda yang penting saja. So dekat situ akan kita sendiri akan berasa lebih mudah untuk fokus. Ini adalah intervention strategies yang boleh digunakan untuk membuat intervention lah kepada mereka atau kanak-kanak yang mempunyai masalah mata ni. Okay. So yang pertama sekali untuk konteks, dia terbagi kepada 3, iaitu daripada segi infants, preschool dan kindergarten dan juga elementary school. Tapi kita kena ingat, iaitu saya tulis nota tambahan dekat bawah tu, iaitu intervention yang dilakukan haruslah bersesuaian dengan kanak-kanak dan bukannya mengikut faktor umur. Macam contohnya lah, kalau umur elementary school sepatutnya dah boleh membaca. Tapi dekat elementary school dia tak boleh membaca lagi. So intervention yang kita lakukan bukanlah kita cuba nak push budak tu supaya terus membaca. Maybe kita kena start balik dengan kenal huruf ke, macam budak sekolah tadika balik. Ini contoh yang paling senang saya katakan ini adalah mengambil teori developmental tadi, di mana kalau bahagian bawah yang basic budak tu tak boleh nak master, maka dekat bahagian atas tu dia akan susah untuk move on kepada next stage. So pasti kita daripada sini kita tengok daripada mana budak tu punya problem, kita akan masterkan bahagian bawah dulu, baru kita boleh pergi kepada next stage. Okay, untuk intervention daripada segi kanak-kanak, infants, yang ini biasanya lazimnya intervention ni dilakukan untuk menggalakkan perkembangan mata daripada kanak-kanak lah. So yang pertama sekali adalah kita kurangkan jumlah cahaya. Maksudnya kita dimkan lighting kat sekeliling budak tu. Kemudian kita menggalakkan untuk kanak-kanak tersebut melihat muka ibu bapa lah, ibu bapanya. Sebab dengan melihat muka ibu bapanya, budak tersebut akan lebih fokus, akan lebih seronok untuk melihat. So yang seterusnya adalah start with softer, simpler form and three-dimensional object. So maksudnya kita start dengan barang-barangan yang three-dimensional yang senang sikit untuk budak tu maksudnya faham lah, macam bentuk cube ke, macam tu. So membuat hangover cribs yang itu yang biasanya tergantung dekat kanak-kanak punya, baby punya katil itu. Satu lagi black and white pattern, sebab kadang-kadang waktu umur ni dia untuk mengenal warna tu masih kurang. So matanya hanya masih boleh melihat dalam bentuk lebih jelas, iaitu hitam putih. So hitam putih tu bila tengok budak tak akan lebih menggalakkan mata dia untuk melihat lah, untuk memerhati benda tu. Okay, di sini ada contoh black and white pattern dan juga yang mainan yang tergantung tadilah untuk kanak-kanak tersebut. Untuk kanak-kanak di peringkat tadika atau preschool atau kindergarten, lebih digalakkan menggunakan multisensory approach. Kalau kanak-kanak tersebut mempunyai masalah untuk mengenal shapes, letters ataupun number. So macam multisensory approach ni, maksud contohnya macam main dengan menulis dalam tepung ataupun menggunakan sensori-sensori lain lah, seperti sensori merasa, maksudnya tactile kulit ke, untuk bermain, untuk dia lebih mengenal pasti bentuk-bentuk tersebut. So yang kedua adalah encourage to feel shape. Sebenarnya kalau kita ada satu objek yang bentuk cube ke, atau untuk macam tenis, bola tenis ke, kita galakkan dia pegang. Okay, berasa dia macam ni, ini namanya sfera, macam tu. Lepas tu kemudian ketiga, kita menggalakkan banyakkan aktiviti that develop body in space concept. So maksudnya dekat badan dia tu supaya dia lebih bergerak lah untuk melakukan suatu aktiviti. Dan yang keempat adalah imitation, sebab dia boleh fokus kepada kita dan fokus dan imitate apa yang kita buat. Yang kelima adalah pointing kepada picture books. So maksudnya bila tengah membaca, budak tu boleh point dekat satu gambar, ini gambar apa, ini gambar apa. So maksudnya dengan bantuan menunjuk tadi, mata dia akan lebih akan menggunakan jari tersebut sebagai satu arah untuk ke mana mata harus perlu fokus. Ini contoh gambar untuk multisensory approach. Macam kita tengok gambar atas tu, budak tu tulis the, THE, menggunakan maybe foam ke yang tu, ataupun sabun ke yang tu, tak ada terpulang pada kita, tepung pun boleh. Yang gambar kedua macam tu, dia nak ajar kanak-kanak daripada segi nombor 5. So nombor 5 dibentukkan nombor 5 menggunakan Credo, dia penulis guna pen, dia juga ada jumlah barangan
atau jumlah duit di mana jumlah ini adalah 5. So ianya menggalakkan budak tersebut untuk menggunakan semua sensori yang dia ada untuk mengetahui nombor ini adalah nombor 5. Seterusnya kita pergi kepada kanak-kanak daripada elementary. Okay, kat sini ada beberapa pembahagian ni lah, tapi yang pertama sekali adalah organizing the environment. Ini macam yang saya maklumkan tadi tu, dari segi yang satu lagi tu untuk kita kurangkan dia punya distraction yang berada di sekeliling kanak-kanak tersebut. Macam contohnya lah dekat atas meja budak tu pun kita tengok ada mainan. So benda tu of course akan mengganggu fokus budak tu untuk fokus kepada kerja ataupun homework yang dibuat. So mainan tu kita simpan dulu, kita letak jauh daripada mata pandangan. Yang kedua adalah illumination, maksudnya kecerahan bilik tersebut. Kalau bilik tu gelap ataupun kita panggil malap, so of course lebih susah budak tersebut untuk memberikan tumpuan sepenuhnya. Kemudian adalah postural stability. Postural stability ni bermaksud untuk kanak-kanak tersebut membolehkan untuk duduk dengan betul ketika ingin belajar atau fokus di kelas. Ini kerana kedudukan duduk atau cara kita duduk memainkan peranan penting untuk kita mendapat fokus yang baik untuk dalam kelas. Kalau contoh kita duduk tu kaki kita angkat atau kita duduk sambil macam orang dulu kata kursi ada 4 kaki tapi guna 2 kaki je. Yang macam tu itu dia akan tu dipanggil sebagai distraction jugalah tu. Okay. Yang keempat menggunakan color coded worksheet. Color coded worksheet ni macam contohnya budak-budak tersebut punya homework. Okay, kita galakkan dia menggunakan color. Macam contohnya bila orang nak buat nota ringkas ke apa ke, nota ringkas ni bukannya satu warna je. Kenapa menggunakan nota ringkas tu pelbagai warna. Ada warna kuning, ada warna tu, warna purple semua. Kenapa? Ianya untuk supaya nampak lebih menarik dan membolehkan kita untuk lebih senang fokus kepada benda tersebut. Seterusnya adalah daripada segi visual attention. Visual attention refers to the ability to prepare for, select and maintain awareness of specific location, object or attribute of the visual scene. The focus of visual attention can be redirected to a new target either by reflectively or through a purpose effort of the observer. So visual attention adalah kebolehan kita untuk mengekalkan fokus kepada sesuatu perkara. Macam contohnya kalau saya tengah melihat sesuatu, masa saya tengok bola, walaupun bola tu dibaling-baling ataupun bergerak pun, saya still boleh fokus bola tu berada di mana. Bukannya ketika saya tengah tengok bola, tiba-tiba bola tu dibaling kepada orang seterusnya, saya terus tak boleh nak catch up dah balik apa yang bola tu dekat mana. So saya still boleh fokus buat pergerakan bola tersebut walaupun bola tu dibaling atau dipas-pas oleh orang seterusnya. Untuk intervention bagi mereka yang mempunyai masalah visual attention, pertama sekali adalah kita increase atau decreasekan sensory input for children. So sensory input bermaksud kalau contohnya budak tersebut mengalami sensory input yang kurang, maksudnya dia banyak, kita ayatnya macam mengelamun, termenung, itu maksudnya macam dia kurang sensory input. So kita akan bagi lebih banyak sensory input untuk mendapatkan attention yang optimum. Kalau bagi mereka yang mempunyai terlampau lebih, maksudnya tak reti duduk diam ke macam tu, kita akan kurangkan sensory input supaya dia dapat balik kepada optimum tadi. So various types of activities, ini maksudnya kita kita bukan menggalakkan lah, kita menggunakan pelbagai aktiviti yang maybe lebih kurang sama, tapi aktiviti tersebut kita redirect kepada aktiviti lain supaya nampak macam lebih baru dan memerlukan fokus yang lebih untuk budak tersebut attention lah untuk dia buat satu aktiviti tu. Okay, tu yang seterusnya visual and tactile type of activity. Visual and tactile bermaksud aktiviti yang banyak menggunakan bukan sahaja mata tapi juga kulit atau dari segi sentuhan. Contoh macam gambar yang ingat tak gambar yang saya maklumkan tadi, yang gambar dia menulis dalam menggunakan tepung ataupun sabun tadi. So di dalam gambar itu dia menggunakan visual untuk dia tengok huruf T macam mana dan juga tactile, maksudnya menggunakan jari, bukan pensel, jari untuk menulis huruf tersebut. So seterusnya adalah aktiviti yang biasanya lazim untuk kita guna atau dulu pernah main. Dia panggil find hidden object. So objek ini kita menggunakan aktiviti ini untuk mencari objek-objek yang tersembunyi.
Okay, sini adalah contoh-contoh, bukan contoh-contoh lah, satu contoh je, satu aktiviti untuk mencari objek-objek tersembunyi. Okay, cuba cari, cuba pause kejap video ni ataupun slide ni, cuba cari seberapa banyak yang anda boleh dan bandingkanlah siapa yang dapat cari lebih cepat. Seterusnya kita pergi kepada visual memory. Visual memory adalah satu ability atau kebolehan untuk kita recall balik maklumat yang mata kita pernah nampak. Okay, ini maksudnya membantu untuk budak-budak tersebut untuk mengingat simbol, objek ataupun bentuk. Okay, ini macam contohnya visual memory kalau kita lihat macam kita tahu Y macam mana. So tanpa saya refer balik atau diajar balik Y bentuk macam mana, saya boleh ingat walaupun saya jumpa Y tu dekat huruf-huruf, dekat perkataan lain. Saya tahu ini huruf Y. So itu masuk visual memory saya untuk mengambil maklumat awal tadi dan menyimpan maklumat tersebut dan menggunakan balik maklumat tersebut jika saya perlu. Contoh lain yang saya boleh bagi, pernah tak kita terasa macam saya rasa macam saya pernah nampak orang ni tapi saya tak ingat dekat mana. So dekat situ apa yang berlaku adalah mata kita menggunakan mata untuk identify apa yang berada di depan tersebut, muka orang tersebut yang berada di depan kita, tetapi otak kita ataupun kita punya visual memory gagal untuk kembalikan semula maklumat tersebut. So dekat situ kita akan macam pernah nampak je tapi dekat mana. So itu yang berlaku kalau andai kata kita punya visual memory macam lemah lah. Tapi untuk kita kalau macam kita tak nampak, kita tak jumpa orang, tak ada masalah, kita boleh refresh kita punya memory semula. Tapi kalau untuk yang perlu untuk membaca, nak tahu huruf A macam mana, B macam mana, so itu adalah penting untuk kanak-kanak. Di sini macam mana nak improve pula apa tu intervention daripada segi kalau ada kelemahan dari segi visual memory. Pertama sekali kita menggunakan chunking teknik. Chunking teknik adalah di mana kita memberikan makna kepada sesuatu perkataan ataupun contohnya macam kita nak hafal saya makan nasi ataupun kakak makan nasi, kita akan ingat huruf depan saja. Macam akronim sinonim tu lah. A untuk ayam, M untuk makan, N untuk nasi ataupun yang macam dulu kita pernah belajar yang saya masih ingat sampai sekarang untuk kita hafal nama-nama planet. So cara yang saya diajar adalah my very excellent mother just sent us 9 pizza. So pertama sekali adalah my adalah Mercury. Lepas tu my very Venus, excellent Earth. Lepas terus-terusnya daripada situ itu adalah panggil canggih teknik lah kita memberikan maksud lain kepada perkataan tersebut supaya kita boleh menghafal. So seterusnya adalah maintenance rehearsal teknik. Ini adalah teknik di mana kita menggunakan, kita memperbanyakkan aktiviti yang menggunakan visual memory ni lah. Okay, di sini adalah satu contoh yang digunakan untuk canggih teknik. So macam tu kita ingat, please email my dad a shark. So akronim yang kita guna adalah PEMDAS. So daripada tu, parent halves exponent multiplication, division, addition and subtraction. So daripada situ kita boleh kita ingatlah apa yang kita nak ingat tu, iaitu dia ada parenthesis, exponent, multiplication, division, addition and subtraction. Macam contoh saya bagi ataupun saya bagi tadi yang my very excellent mother just send us 9 pizzas. Seterusnya adalah visual discrimination. Visual discrimination adalah kebolehan kita untuk membezakan objek-objek ataupun shapes yang berada di depan mata kita. Macam contohnya, tak bermakna semua warna kuning adalah pisang dan tak semestinya semua pisang berwarna kuning. So dekat situ kita boleh discriminate yang mana adalah pisang, yang mana adalah bola tenis, yang mana adalah pensel warna kuning. Okay, yang pertama sekali dia punya intervention adalah kita membantu kanak-kanak tersebut dengan recognize, vision, allocate and use cues to form identification. Macam contohnya kalau dekat atas almari kanak-kanak tersebut ada banyak patung. So visual discrimination kalau problem dekat situ, dia tak tahu yang mana satu patung yang nak dicari. Tapi kita boleh bantu dengan maybe kita nak patung yang pakai baju warna merah, yang ada topi tapi tak pakai kasut. So kita bagikan cue-cue lain untuk dia detect lebih detail apa barangan yang perlu dicari tersebut. Contoh kalau kita suruh minta ambil barang, kita ambil barang, ambilkan dalam bilik store. Okay, barangnya di mana? Barangnya berada daripada dalam banyak-banyak barang tu, dekat store tu pening tu banyak tu. So kita cari yang berada di atas almari
sebelah buku warna apa. So dekat situ caranya lah untuk kita bantu. So color coding worksheet macam tadi saya dah maklumkan. Lepas tu remove or decrease distraction. Ini just untuk kita buangkan, maksudnya macam tadi kan saya katakan dekat store tu bersepah. So kita kurangkan bersepah dekat store tu, kita kemas cantik-cantik. So budak tu lebih senang nak fokus yang mana barang nak cari. Untuk nota tambahan, bila kita buat satu intervention kepada kanak-kanak tu, kita start dengan task yang paling senang. Maksudnya kita grading lah daripada yang paling senang, kemudian baru kita tengok budak tu dah boleh, dah master sikit lah, baru kita susahkan sikit. Kemudian baru kita susah-susahkan lagi aktiviti tu. Jangan kita terus kepada yang susah tu nanti kita akan demotivatekan budak. Tak mau kita demotivate, kalau demotivate dia jadi lagi susah untuk budak tu mengambil bekerjasama dengan kita macam tu. Okay, ini adalah just nota tambahan. Maksudnya masalah yang sering berlaku bila kanak-kanak ingin membaca lah. Ini biasanya ini adalah just nota tambahan je. Bukan intervention, masalah yang biasanya berlaku untuk kanak-kanak apabila membaca. So yang pertama sekali dia ada masalah untuk distinguish between perkataan yang mempunyai sama maksud ataupun letters yang dia ini maybe budak tersebut akan lebih sesuai atau lebih senang untuk grasp those maklumat menggunakan multisensory approach. Saya maklumkan tadi, multisensory menggunakan pelbagai sensori kita untuk kita membaca, bukannya kita gunakan mata, kita guna maybe kita juga main dengan jari ke, dia punya tactile, dia punya smell, macam tu. So dekat sini contohlah perkataan apa yang mempunyai sama maksud yang lebih kurang sama. Maybe perkataan day, D-A-Y, and dad, D-A-D. So perbezaan hanya satu perkataan saja, iaitu Y dan D di hujung sekali, tetapi ianya memberikan maksud yang berbeza. Okay, so dekat sini maybe kita boleh, ini yang diceritakan kita gunakan banyak multi-sensory approach. Okay, kemudian children kadang-kadang mempunyai masalah untuk word recognition, perlu fokus kepada aktiviti yang untuk recognize sesuatu baru. Ini macam contohnya kalau contoh dia dia tak tahu huruf A macam mana. So kita akan menggunakan aktiviti di mana A ada kaki, 2 kaki, sengit, lepas tu ada palang dekat tengah. Kalau ada palang tengah tu, itu adalah huruf A besar. Okay, tapi kanak-kanak yang mempunyai strong verbal, maksudnya boleh bercakap tapi tak boleh membaca, kalau kat sini kita kena menggalakkan dia untuk bercakap atau describe apa yang dia nampak dekat dalam buku tersebut. Contohnya dia tengah baca kuda, K-U-D-A. Okay. Expresskan dia, kuda tu color apa? Kuda ada berapa kaki? Kuda ada berapa mata? Ada berapa telinga? Kat situ kita akan menggalakkan anak tersebut untuk lebih fokus kat situ, and dia boleh lebih senang faham. Okay, ini bentuk macam ni, macam ni, macam ni. Ini adalah kuda. Okay, so itu saja daripada saya. Saya harap maklumat yang saya sampaikan ini berguna dan boleh membantu parents untuk membantu anak-anak membuat intervensi supaya anak-anak tersebut, supaya anak-anak kita boleh membaca dengan baiklah. So semua salah silap datang daripada saya. Yang baik semua datang pada Allah. Assalamualaikum dan have a nice day.